ونبلك ونعمة أعوذ من شر ولك بنعمتك علي وأقول إلا طعام استغفر الله العظيم الذي لا إله ونبلك ونعمة من شر ما صنع ولك بنعمتك علي وأقول سبحان الله 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 بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa biyasir wa la tu'asir bitammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wa syahadah wa rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa hu Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Subhanallah amma yushrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Lahul Asma'ul Husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal Azizul Hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa la manja minallah illa ilaihi amma ba'du. Ayyuhal mu'minun ittaqullaha usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Muslimin muslimat rahimahullah ta'ala sekalian. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salam Fitness Qalbu siri yang ke-75. Alhamdulillah. Setelah 75 kali kita bersiaran, seminggu sekali, bagi dengan sebulan, hampir setahun lebih, 2 tahun kita bersiaran membincangkan pelbagai topik dalam perbahasan tentang hati. Hidup ini berkenaan tentang hati. Bila cerita bab kehidupan, perbincangan tentang hati. Hati yang bagaimana? Hati yang merujuk kepada perbahasan agama. Qalbun salim. Agama nak hati yang macam mana? Hati yang sejahtera. Kalau pergi pada kehidupan, kalau tidak dibahaskan dengan agama, maka kehidupan akan mengambil alih perbincangan hati yang sebenar. Kehidupan ni soalnya tentang apa? Soal keadaan. Soal perasaan. Keadaan, perasaan. Keadaan, perasaan, kebenaran. Dalam hidup kita ada 3 perkara ni. Keadaan, perasaan, kebenaran. Keadaan, perasaan, kebenaran. Kita nak kupas 3-3 ni hari. Pagi ni. Bantu sebarkan dulu. InsyaAllah. Para jemaah yang muliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah siaran lagi kita pada pagi ni. Alhamdulillah bersama saya. Nak ride ke mana Ustaz? Jom. Siapa nak ikut saya ride? Saya akan lancarkan balik program ride kita. Bulan 3 ni kita ada satu program ride amal kita. Siapa nak join? PM saya. PM saya. InsyaAllah. Pagi ni adalah nak pergilah ke tempat, jangan ditanya nak pergi ke mana. Alhamdulillah. InsyaAllah. Sound check dulu. Audio visual okey. Audio visual okey, insyaAllah. Alhamdulillah. Dalam Fitness Qalbu ni, kita benar-benar nak membincangkan tentang hal keadaan yang berkait
terus langsung tentang permasalahan kehidupan. Permasalahan kehidupan. Hal berkait dengan permasalahan kehidupan. Yang ini kita bincang fitness kolbu. Dan keadaan, perasaan, kebendaan. Ya, benar tu. Keadaan, perasaan, kebendaan. Ramai kita tak sedar akan 3 perkara ni. InsyaAllah, Ainul Muslim Shop. Dia ni right pergi makan, minum, santai-santai ramai. Tapi kalau right untuk dakwah ni, jangan dia buat. Boleh, tapi dia nak jadi konsisten tu susah. Saya right pergi, orang tanya, Ustaz, right? Saya boleh kata sebulan tu, banyak kali lah right pergi kuliah. Bikers kental kan, pergi kuliah naik motor, jam-jam tu, pecut lah. Kita pecut lah. Sebab tu susah nak bawa, nak mengakhiratkan dunia tu bukan senang sebenarnya. Sebab dunia tu ada cerita dia, ada keadaan. Payahlah Ustaz, keadaan tak mengizinkan lah Ustaz. Nampak? Awak ada dunia, awak ada superbike, awak ada satu jentera berat yang dikomparekan dengan motor-motor, awak lah yang paling outstanding sekali. Tapi bila kita nak bawa kepada agama secara konsisten, secara banyak, dah alasan. Kadang-kadang kan, sepanjang ni lah 7 tahun pakai ni, kita buat untuk ada ustaz yang buat juga. Tapi kita nak buat yang kuliah ni, yang konsisten, susah. Dalam sekali satu lah yang konsisten, tukang ceramah lah yang konsisten, ceramah naik superbike. Kan senang. Sebab tu kadang-kadang kita hari ni duk cerita pasal dunia, duk cerita benda yang kita suka. Dan yang paling parah, kita sangka kita dah akhiratkan dunia tu. Walhal kalau kita ambil dunia dengan suka, sudah pasti untuk pergi ke akhirat sangat duka. Sangat berat. Rasa alasan demi alasan dia. Kalau kita ambil dunia dengan perkara yang tidak suka, sebagai contoh, dunia ni kita tahu makna dia apa. Tak sukalah. Contoh, dunia itu penipu. Suka? Suka ke penipu? Apa kita tahu? Suka tidak? Tak suka kan? Dah ambillah dunia itu juga sifat penipu. Bila kita dah tahu dunia itu penipu, maka kita akan gunakan dia supaya tidak ditipu. Tapi kalau kita ambil dunia dengan suka, habis ya. Keadaan. Keadaan lah, perasaan lah, kebendaan lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan hidup dengan yang mati. Kalau anda nak hidup. Kenapa hari ni orang ada hidup tapi dia tak boleh nak menikmati kehidupan. Kerana dia hidup dengan yang mati. Apa maksud, apa percakapan, apa perkataan yang dia ni menunjukkan dia hidup dengan yang mati? Dia akan sebut, kalau ibu-ibu ni, orang perempuan, saya hidup dengan anak saya Ustaz. Anak saya lah kekuatan saya, mati. Itu jadi geram dengan anak tu. Saya hidup dengan anak saya Ustaz. Anak saya lah kekuatan saya. Kalau nak harapkan laki saya, haram. Haram terus. Saya hidup dengan ni lah Ustaz. Kejaya saya ni lah. Saya semangat. Dia mula. Saya hidup dengan itu, dengan ini. Dia nisbahkan kepada keadaan dunia dia. Saya memikirkan kesusahan keluarga saya lah Ustaz. Saya jadi semangat. Saya bangkit Ustaz. Saya tengok keluarga saya susah. Saya tak nak warisi kesusahan ini kepada anak-anak saya Ustaz. Jadi saya hidup, bangkit, semangat dengan mati. Last sekali mati. Tuan-tuan, sedang jemaah yang memulakan Allah SWT. Jadi, kalau kita sebut tentang hidup ini, mesti pairingnya dengan hidup. Sebab yang hidup hanya sifat Allah, hayat. Jadi kita nak hidup dengan Allah. Itu saja. Hidup dengan Allah, lalu lakukan suruhan Allah pada yang mati tadi. Supaya nak hidup. Lagi sekali. Ayat ni. Nak hidup dengan Allah dengan melakukan suruhannya pada yang mati
suami mati, anak mati, dunia mati, semua mati, diri kita mati. Jadi yang mati ni akan terus mati sedang jemaah yang mulakan Allah Ta'ala. Ustaz, saya hidup lagi loh Ustaz. Bohonglah hidup lagi. Tengok macam duduk dengan tunggul ya. Macam buat ya. Bohonglah tu. Orang hidup ni, dia menceriakan suasana. Orang duduk dengan dia, hati dia lapang. Hidup kan? Asal ada kehidupan. Ni masuk-masuk ni rumah mayat ke apa? Ni rumah sakit ke? Rumah mayat ke? Lebih parah, mayat tak sempat tanam jadi rumah hantu. Duduk mengilai sana, mengilai sini. Hai, ya Allah. Kan? Jadi mayat tak diterima bumi. Hidup jadi zombie. Kan? Hidup jadi zombie. Mengilai sana. Waktu-waktu tengah hari mengilai. Jemoh jadi langsui. Mengilai. Nampak? Jadi sebenarnya kita mati. Dalam surah Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Bagaimana kamu boleh kufur dengan aku, Allah kata, sedangkan kamu mati? Mati, tuan. Kita bermula mati, bukan bermula hidup. Kita bermula mati. Macam mana mati nak hidup yang mati? Takkan boleh. Jadi kita ni mati, suami mati, isteri mati, anak mati, semua mati. Mati dalam dua makna. Mati yang sebenar, yakni mati qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tanam kubur, kembali ke rahmatullah. Kita mati dalam keadaan kita tak tahu apa makna kehidupan. Kita tak tahu apa cerita kehidupan ini. Jadi sekarang ni, kita nak hidup dengan Allah supaya boleh menghidupkan yang mati. Allah je boleh hidupkan yang mati. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mas Surah Al-Latif. Macam mana nak berhadapan dengan kawan-kawan yang berkejaya mula mengatakan wanita yang pada mula bekerja akhirnya kembali menjadi rumah sejak kembali pada pangkal jalan jadi hamba pada suami katanya dan mereka nampak perubahan hidup sahabatnya itu satu yang tak patut. Jadi saya jawab. Hamba pada suami, yang dia hamba pada dunia tak fikir. Dia hamba pada dunia berapa? Ni kita jawab orang yang bodoh-bodoh jawab. Hang hamba pada duit, hang boleh gelik duit tu. Hang boleh cium duit tu. Hang hamba pada kerja hang dapat apa? Nikmat yang paling nikmat atas muka bumi, nikmat manusia. Ni jawab bodoh-bodoh tu. Aku jadi hamba pada suami aku. Kurang-kurang aku dapat juga nikmat pada suami aku tu. Hang jadi hamba pada duit, hang dapat apa? Nikmat pada duit. Beli barang lah, suka lah. Lepas tu tukar lagi. Kalau lah suami tu super barang, rasa tukar-tukar suami lah. Berapa lama barang tu boleh tahan? Handbag berapa banyak? Kasut berapa banyak? Berapa banyak? Tukar, semua bosan. Nyari suami tak boleh tukar. Tu jawab soalan bodoh. Dia soalan dia bodoh, kita jawab balik bodoh. Bahasa macam tu je. Tu pertama kita tengok. Kalau dia nakkan ilmu, kita jawab dengan ilmu. Itu cara dia. Itu cara kaedah kehidupan kan. Kalau dia balas, dia tanya soalan bodoh, kita jawab balik jawapan bodoh. Tapi kalau dia tanya tu, macam mana aku tengok bagus kan. Apa makna jadi suruh rumah ni apa ya? Dia tanya. Lepas tu dia nakkan kepastian. Dia nakkan kefahaman. Dan kita ajar dia. Tapi kalau dia jawab, dia tanya soalan bodoh, kita jawab. Kalau boleh, 2 kali bodoh kita jawab. 2 kali bodoh kita bagi. Dah lah jadi hamba dunia. Lepas tu dipergunakan oleh dunia. Tak dapat apa dengan dunia. Jawab. Itu je.
Tu cara dia. Kadang orang tanya, kau ni kan, kau jadi hamba ke suami kau? Dah tu. Dah tu. Duit pun dunia, suami pun dunia. Duit pun dunia, suami pun dunia. Engkau tu sebab kecewa dengan suami, cakap je lah. Jawab gitu. Kan? Kau nak menghilangkan kedukaan kau, hati yang duka lara tu dengan duit. Tu saja. Duit pun tak boleh bagi kau seronok. Tukar-tukar, kejap tukar ni. Nasib baiklah kau tu tak ditukarkan. Kan? Sekejap lagi dengan kau sekali ditukarkan dengan money exchange. Bertukar-tukar, dia pun bertukar-tukar. Tu je. Lagi tu jawab. Ingat suri rumah ni bodoh sangat ke? Ingat bodoh sangat ke suri rumah ni? Yang hang tu hang kerja tu ingat cerdik sangat ke? Jawab gitulah. Dah. Jawabkan qala Allah Ta'ala kan lebih alah kau. Tementanglah dah ngaji. Kita jawab gitulah. Kau ingat jadi rumah tu bodoh sangat. Kalau kau nampak rumah tu bodoh sangat, tak heranlah anak kau akan jadi bodoh. Faham? Sebab kau meremehkan suri rumah. Tu cerita dia. Dah tahu kata dah nak diperbodohkan oleh suaminya, kau kerja di bawah laki tu kenapa? Tak suami tu orang laki ke? Aku kurang-kurang, ini tak sedap jawab jawapan ni. Tadi saya nak kupas lagi ayat Quran tadi, kaifa takfuruna billah. Asal. Aku kurang-kurang, aku hamba pada suami aku. Kau tu siap buat hamba pada suami orang yang belum tentu suami kau. Kau kerja dengan lelaki, kau diarah oleh dia, kau disuruh oleh dia. Dia siapa? Ni saya tak tumpu semua ya. Ini bagi orang yang yalah dia satu bab. Jangan duk tengok orang, jangan remehkan orang. Kita pun yang mana Allah pilih boleh berkhidmat dengan suami, tak payah remehkan orang lain. Orang beriman ni dia takkan meremehkan sesiapa pun. Tapi biasanya bekerja tu potensi nak remehkan suri rumah tu tinggilah. You gantungnya suami je. Uselessnya. Nya I bergantung dengan suami, you bergantung dengan suami orang. Ini jawapan ni, kita bagi pedas-pedas sikit jawapan. I bergantung dengan suami I kurang-kurang, itu suami I, you kena bergantung dengan suami orang. Faham? Suami orang, tu you kerja dengan lelaki, bukan suami orang lah. Kalau you meniaga pun orang lelaki juga beli nanti. Itu jawapan dia. Jangan bercakap tak ada lesen. Ni satu lagi soalan. Ni Alan tanya pasal suri rumah ni kan. Ada orang cakap. Kan? Saya tak sukalah kahwin dengan lelaki orang. Kan? Ni jawapan pedas dia panggil. Sebab ni orang yang tak kerti kodok kadar ni. Orang yang tak kerti kodok kadar. Orang nak belajar lain. Orang nak belajar kita ajar elok. Kita ajar elok. Tapi orang yang perkataan dia kurang ajar. Dia sebab dia tak mau diajar, jadi kurang ajar lah. Jawapan yang kurang ajar, kita kena ajar dia. Kau tak nak kahwin dengan lelaki orang. Kau dah kahwin berkali? Kau ingat lelaki nak kahwin dengan bekas orang? Cakap macam tu. Dia bagi sedar manusia ni, dia ada satu tahap, dia terlampau dah dunia sangat. Dia terlampau dunia sampai dia tak nampak diri tu siapa. Dia lupa diri panggil. Orang lupa diri ni kena backhand sikit. Dia kena backhand sikit. Ni ustaz tak baik sakit ke hati orang. Dah, itu tak sakit ke hati orang. Sakit ke hati orang ni kalau kita tak ada angin, tak ada ribut, tiba-tiba duk lekeh ke orang. Macam tadi itulah. Macam lelaki orang ni lekeh sangat. Lekeh sangat lah lelaki orang kan. Tak nak lah lelaki orang. Dengan muka-muka. Suruh rumah. You hamba dengan suami lah. Kan? Dia lekeh ke orang dulu kan. Sebab tu saya cakap. Jadi sebenarnya mahnyamul kawan ta'ala. Sebab tu berhati-hati. Kadang-kadang orang dunia ni, kenapa kadang-kadang kita jadi tegas? Sebab orang dunia ni cakap tak berlesen. Dia nak kata, dia kata. Macam orang suruh rumah, kesian.
Duk diperkata yang anda pun tak bolehlah rasa lemah. Lah, lemahnya saya ustaz rasa macam, resahnya bila orang cakap saya tak ada apa-apa. Allah, kamu ada Allah. Allah tak jadikan orang soleha, isi soleha untuk dunia. Allah jadikan isi soleha untuk syurga. Okey, tempatmu bukan di dunia sini. Tempat kamu di syurga sana. Sebab tu kadang-kadang kat dunia kamu tak dapat apa pun kadang-kadang tu. Semua nak kena bagi kan? Semua nak kena bagi. Suami bagi. Sebab apa? Memang kamu ni layak untuk mendapat pemberian, hadiah. Isteri ni memang kena dapat hadiah je. Sebab dia begitu precious. Berharga. Sehingga Allah nak hadiahkan di syurga. Sehingga kawan wanita ni masuk syurga, ikut pintu mana nak masuk. Amalan, 4 perkara dia jaga. Bukan pergi jihad mati di jalan Allah pun. Jaga solat awal waktu, jaga puasa, jaga maruah, taat suami. Masuk pintu mana syurga nak masuk. Wanita ni Allah jadikan untuk diberi. Beri dia, beri tanggungjawab, beri kasih sayang. Beri. Memang wanita. Memang macam tu. Anda tak layak ambil dunia ni sebab anda bukan bekerja untuk dunia. Kalau orang bagi ambil, tak apa. Lepas tu ada orang cakap kita marah orang perempuan. Ni orang duk leki orang perempuan, tak siapa nak backup. Tu dia. Itu cara dia. Kalau dah terjebak bina, buat macam mana? Wahai wanita, jangan suka ada harta. Jangan suka-suka nak ada harta. Kalau terjebak, kena rasa tak suka. Jangan duk selesa sangat dengan harta ni. Sekarang ni kita ambil dengan suka. Masalah, kita hidup dengan masalah. Tengok keluarga susah. Konon-konon kita nak jadi heroin lah. Konon-konon heroin. Nak jadi penyelamat nusa bangsa, nak membangkitkan, nak mengubah. Ada Allah suruh. Ada Allah suruh tak ubah keluarga dengan umar kecil, umar besar. Ada Allah suruh tak? Daripada anak tak dapat apa, bagi apa. Macam-macam benda lah. Kita yang salah faham dengan hidup ni. Lepas tu kita ditipu masa-masa. Jadi mana-mana ada terjebak dengan harta, jangan suka-suka pegang harta. Wahai suami pula, jangan suka-suka isteri ada harta. Tenang, senang hati abang. Berjaya dah. Alah, sukanya abang. Nabi tak pernah suka bab harta ni. Ustaz ada harta banyak. Ada saya suka. Ada saya cakap, sukanya saya. Ada pernah dengar saya cakap suka. Kena zaz lagi ada. Ustaz ni kan, sombong lah. Lantaklah cakap apa pun. Memang itu pun para sahabat kena. Daripada pembesar-pembesar Quraisy. Ketika ditawarkan dunia, mereka kata para sahabat semua sombong. Walhal sombong bukan begitu. Sombong adalah meremehkan kebenaran dan meremehkan orang dan menafikan kebenaran. Itu sombong. Kita bercerita benda yang benar. Saya tak pernah cakap, Tuan Aswad kita tu selalu dengan saya di ride motor. Ada saya puji motor? Ada pernah saya puji? Tak ada. Kadang-kadang orang tanya saya pasal motor, saya pun tak tahu. Ni benda barang ni. Dah lama pakai pun bukan menguasai pasal motor. Tak ada masa saya nak belik motor tu. Tapi cantik saja. Elok saja motor tu, elok lah. Kereta semalam, Ustaz, cantik kita Alhamdulillah. Hazam mifali Rabbi. Kalau single mother yang kena kerjakan, saya cakap Nur Aini, kerja ke ada harta ke, jangan suka-suka. Jangan rasa seronok sangat. Jangan nampak diri itulah yang kena kerja. Tak wajib pun. Balik pada hukum. Patutnya single mother ke, semua ni di bawah tanggungan wali. Tinggal lagi wali sekarang, mungkinlah. Nak cakap sekarang, kita tak tahu keadaan kan. Apa? Patut tanggungjawab lah. Bukannya wanita kena berusaha, tapi biasa dah terbiasa kan. Itu je keadaan kan. Dah hidup dengan keadaan. Nak nampak macam diri sendiri nak kena sara anak-anak. Macam dah tak ada orang lain dah. Saya cakap tu terang. Kita ada Allah. Sebenarnya bila ada Allah, tolong please. Minta ke Allah jalan yang terbaik supaya diri tak terjebak dengan keadaan itu. Keluar daripada sistem yang membelenggu diri. Ini dunia Allah punya. Takkan Allah tak boleh keluarkan kita daripada sistem yang menjerat diri kita sendiri. Kalau kita dah termasuk dalam sistem itu, ya tak apa. Tapi jangan rasa seronok. Ya Allah, keluarkan aku. Contoh katalah suami tak mampu. Sekarang ni,
Doa bagi Allah mampukan suami. Contoh sekarang, single mother. Katalah adik laki ke mak ke. Sekarang ni kita support mereka. Tolong bagi mereka ni mampu. Kita tarbiah mereka. Adik laki kita ke, abang laki kita ke. Abang laki, memanglah abang laki kan. Adik laki, adik ialah adik perempuan. Abang lah. Kita doakan mereka. Sekarang ni tak apalah. Siapa nak ambil tahu pasal saya. Saya single mother. Siapa nak ambil tahu pasal saya. Laki dia hidup lagi. Kalau laki dia mati pun, ada bantuan lain. Sedangkan binatang di hutan pun tidak dibiarkan. Ini kan manusia. Sebab apa binatang itu tidak dibiarkan? Mereka takwanya, tawakalnya tinggi. Tawakal, bukan takwa, tawakal. Kata Nabi SAW, kalau kita bertawakal seperti burung, maka Allah akan penuhkan segala keperluan kita. Benar tu Ahmad Naufal Anab. Kadang-kadang kita nak tunjuk survive je supaya tak malu. Minta maaf saya cakap terang. Ini kulil haq walaukana murad. Kadang-kadang single mother, dia ada ex dia. Nak bagi tu dia tu tak orang kata apa, loser lah. AI pun boleh survive lah. Ini kadang-kadang betulkan niat. You are not loser lah. You are not loser. Yang loser ni orang yang tak ingat Allah tu, you are loser. Yang keluar daripada sistem kebesaran, kebenaran tu loser. Keluar daripada keadaan yang membelenggu. Nampak Nur Hamilana, nombor 15 tahun sampai sekarang. Kan rasa penat. Memang rasa penat. Memang penat pun. Allahu Akbar. Nampak Puan Mastura Latif. Sejak 2 tahun cuci tangan dia bekerja, Allah buka 2-3 kali ganda pintu rezeki untuk suami. Hazza min fadli Rabbi. Tu betul Tuan Aswad. Tadi suami pun boleh hidup lah. Ini banyak perkataan sombong berlaku. Sedang jemaah yang mulakan Allah Ta'ala. Siapa yang mengikuti pengajian ini, bukan kita nak cari kesalahan. Tidak, kita nak duduk pada kebenaran. Kadang-kadang kita dimomokkan oleh keadaan. Kita dimainkan oleh perasaan. Ulang sekali. Kita dimomokkan oleh keadaan. Yang ini dipanggil sangkaan. Keadaan contoh ibu tunggal. Bila tak ada siapa nak ambil tahu. Tak ada siapa nak ambil tahu. Boleh bagi-bagi Puan Nur Hanisah. Bagi-bagilah. Mana nak pakai untuk keluarga pun sedekah juga. Mana guna untuk infak pun sedekah juga. Makin dua-duanya dapat. Yang mati pun dapat pahala. Yang hidup pun boleh teruskan hidupnya. Dimomokkan oleh keadaan. Lalu dimainkan dengan perasaan. Itulah kau hidup gantung dengan suami kau. Dah kena ceraikan padan muka kau. Itulah aku kata. Daripada dulu lagi. Kena ada. Mulalah. Allahu Akbar. Jangan hidup dengan perasaan, dimainkan dengan perasaan. Dimainkan oleh perasaan. Mainkan oleh perasaan anak, mainkan perasaan suami, mainkan perasaan orang cakap, rasa macam down. Ini semua kerana hatinya tidak fit. Hatinya tidak fit. Nampak? Fendi Buwar Group, Buwoks Group, sedangkan dia kerja atas redha suami. Benar. Sebab tu suami bukan senang-senang kena bagi isteri kerja. Even suami pun tak boleh senang-senang suruh isteri bayar tu bayar ni. Tak boleh. Elok-elok isteri tu tak ada apa-apa, disuruh yang ada kan. Disuruh ada. Tak boleh. Dan suami itulah qawwam. Hidawati Harum memang down. Sebab apa? Kita dah hidup dalam perasaan tu. Kita dah hidup dengan keadaan itu. Dan kita pula tak ada kebendaan. Tengok. Bila tak ada kebendaan, keadaan meruncing, perasaan mula menguasai, apa jadi? Apa jadi? Akhirnya orang akan pergi pada kebendaan dulu. Ustaz, apa benar bila wanita untuk jadi pemimpin kita tidak boleh beroleh keuntungan? Ada hadis ke? Tak faham. Apa benar bila... Wanita bukan dijadikan untuk jadi pemimpin. Mengurus dia. Dia jadi pemimpin untuk mengurus pada sesuatu hal. Tapi bukan mengurus lelaki. Kalau di dalam tu ada lelaki, dia kena meletakkan lelaki sebagai pemimpin. Mencari rezeki ni, Puan Sharifah Amirah Syed Lawi, jangan ingat cari rezeki, cari duit. Cari duit, bukan cari rezeki. Cari rezeki ni, apa yang anda buat kat rumah, seluruh ketaatan, itulah cari rezeki. Orang lelaki
berbuat baik dengan berbuat baik dengan keluarga, pergi ulang alik masjid, jaga ketaatan, jaga khidmat, jaga benda yang halal, yang haram. Itulah cari rezeki. Cari rezeki ni cari ridha Allah. Mentaliti kita duk faham tak kerja je tak cari rezeki. Siapa kata tak kerja tak cari duit? Tu saja. Hang nak makan apa? Makan nasi lah. Kalau paling kuat pun makan angin. Cakap dengan orang macam ni lah. Apa nak pening-pening jawapan orang macam ni kan? Hidup nak makan apa? Aku hidup macam-macam benda boleh makan. Paling senang makan angin. Macam nak ikut ke nak makan angin? Apa pening-pening? Kalau kita cari rezeki, pasti tak putus duit. Ni saya nak cakap ni. Kalau kita cari rezeki, pasti tak putus duit. Orang cari duit, pasti putus rezeki. Bila putus rezeki, jangan ingat duit akan datang. Putus rezeki sentiasa ada. Tapi terputus pertaliannya. Anda tak hubungkan rezeki itu pada diri, maka terputus pertalian. Sebab anda disebut cari duit. Orang perempuan duduk rumah macam tak ada buat apa. Siapa kata? Siapa kata orang perempuan duduk rumah tak buat apa? Duduk rumah tu membina, dia panggil wifi. Dia panggil surrounding rezeki. Sebab dia taat. Suami kata duduk, baik bang. Dia baik bang, suami kata duduk tu. Pahala dah. Pahala. Itulah rezeki. Siapa cari duit, terputus rezeki dia. Siapa cari rezeki, takkan terputus duit dia. Try tengok. Sebab tu cari rezeki, jangan cari duit. Hidup suruh cari rezeki. Ustaz, rezeki bukan dicari. Ustaz, rezeki tu dijemput. Lantaklah. Jemputlah rezeki kalau layak. Layak ke jemput sultan? Kita siapa nak jemput sultan? Cari dulu. Kemudian layakkan diri. Tak payah dijemput, sultan datang nanti. Sultan ni dia akan buat, orang kata apa, mencemaduli. Dia nak lawat rakyat-rakyat dia kan. Kita ni lama sangat hidup dengan mati. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Bagaimana kita boleh hidup? Kamu ni mati, macam mana kita boleh hidup? Banyak. Kita nak hidup dengan Allah. Bila hidup dengan Allah, nak menguruskan yang mati itu dengan suruhan Allah. Okey, baik sekali. Kita nak hidup dengan Allah. Nak menguruskan yang mati. Kita mati, suami mati, anak mati, dunia mati. Jadi nak menguruskan yang mati dengan suruhan Allah. Apa yang Allah suruh? Okey, Allah suruh buat baik dengan suami, taat. Hiduplah nanti. Diri kita pun hidup, suami pun hidup. Okey, suami pula Allah suruh didik isteri. Allah suruh sayangkan isteri. Hiduplah nanti. Anak Allah suruh apa? Allah suruh didik anak. Jangan duk biarkan anak-anak tu terbiar dia gitu ikut apa anak nak. Allah tak suruh begitu. Allah suruh didik dia, perhatikan dia, tundukkan nafsu dia. Di saat kita terus implementkan apa yang Allah suruh pada yang mati, hiduplah yang mati itu. Bila dah hidup, kita pun bahagialah. Barulah kita hidup dengan yang hidup. Sebab apa dia hidup? Sebab ada suruhan Allah di situ. Orang yang menghidupkan, Nabi kata, jangan jadikan rumah kamu kuburan. Kuburan, jangan jadikan rumah kamu kuburan. Jadi hidupkannya dengan amalan. Hidupkan dengan suruhan Allah. Jangan jadikan dia rumah mayat. Jangan jadikan dia rumah hantu. Dan bila kata cari rezeki, itu kena bersungguh-sungguh. Itqan, kena semangat. Rezeki adalah dengan taat. Bila datang majlis ilmu, kena semangat. Jangan skip, jangan ini. Kena konsisten. Apatah lagi kehidupan perbahasan yang melibatkan dengan kehidupan kita. Jangan duk sangka kita tahu semua. Itu saja. Kan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Orang ingat didik isi sebab senang nak nikah lagi. Ustaz, orang ingat didik isi sebab senang nak nikah lagi. Didiklah dulu, tengok senang ke tidak. Ni satu bab lagi. Marah nafsu dengan kolbu. Pemarah itu dengan nafsu. Nak didik itu, kalau sanggup marah isteri, marah.
Masalahnya jadi pemarah dia banyak daripada nak marah. Bab itu kadang-kadang tak boleh nak bezakan. Kalau siapa tak boleh bezakan marah dengan pemarah, maka dia sukar untuk mendidik. Mendidik ni akan ada elemen marah. Ta'dibi, li ta'dibi, untuk mendidik. Silanya mahnya mulakan Allah SWT. Yang penting dalam hidup matlamat ke syurga. Ya, matlamat kita memang ke syurga. Tapi kalau tak nampak syurganya di dunia, macam mana nak matlamat ke sana? Duk nampak dunia. Duk nampak dunia lagi. Dia ni puasa ni. Puasa itu membakar. Puasa itu menundukkan nafsu. Kenapa dia sifatnya membakar? Api pun membakar. Hikmah puasa menundukkan nafsu. Kenapa? Sebab dia membakar. Jadi apa-apa yang membakar itu menundukkan nafsu. Ketika Allah menjadikan nafsu, 3 kali dimasukkan dalam neraka. Man anta, ana, anta. Ya Allah punya degil nafsu ni. 1000 tahun dalam neraka. Keluar balik. Man anta, ana, anta. 3 kali kena marah. Tak jadi. Tak bagi makan, tak bagi minum. Baru melupur kawan. Jadi sama juga makan minum ni bukan soal makan minum saja. Kadang-kadang makan minum ni juga dikaitkan tentang kehidupan. Kita ni selampau ikutkan apa yang nak. Apa yang seronok. Perasaan tadi. Ikutkan perasaan. Kita ni kena jaga perasaan isteri kita. Soal jaga perasaan tu apa maksud jaga perasaan? Jaga perasaan bukan ikutkan apa kehendak dia. Jaga perasaan, jangan sampai isteri kita perasan. Itu maksud jaga perasaan. Jaga perasaan, kita didik nafsu isteri kita, jangan sampai jadi nafsu yang su. Itu jaga perasaan. Kalau jaga hati, kita kena jaga hati isteri kita, Ustaz. Jaga hati macam mana jaga hati? Jaga hati bukan masuk bagi apa yang isteri nak. Kadang-kadang jaga hati, kadang-kadang sebut dia jaga hati. Padahal bukan jaga hati pun. Jaga perasaan juga. Kalau betul jaga hati, pastikan tak ada syirik di dalam hati isteri kita. Tak ada yang syirik dalam hati isteri kita. Pastikan. Baru betul jaga. Ini tak bukan jaga, ikutkan. Jadi, orang yang ikut dunia, yang mati ni, dia akan jadi orang yang pemarah. Orang yang pemarah, dia akan ikut nafsu. Nafsu ikut dunia. Jadi, cara nak selesaikan orang yang pemarah, memang kena marah dia. Tak ada cara lain. Orang cakap apa? Orang dah pemarah, kita pun nak marah juga. Kalau kita pun pemarah, sama pemarah, ya. Akan terbakar. Tapi kalau pemarah, berjumpa dengan orang yang marah, kalah dia. Tapi pastikan ada orang yang betul marah dengan kolbu lah. Tak semua orang boleh marah dengan kolbu. Sebab tu Nabi kata, la taghdab. Jangan marah. Sebab hadis itu menasihatkan orang tu marah dengan nafsu. Dia jadi pemarah. Sebab dia banyak dunia kan. Hidup dengan yang mati. Bila hidup dengan mati, memang jadi pemarah. Semua benda dunia tak kena. Tapi kalau dia hidup dengan hati yang berorientasikan akhirat, dia boleh marah benda yang Allah marah. Dia tak takut kehilangan isteri dia. Dia tak takut kehilangan anak dia. Dia boleh marah. Dia tahu apa yang Allah tak suka dan dia boleh marah on the spot. Itu kelebihan yang Allah bagi kepada orang yang mengambil dunia dengan benda yang dia tak suka. Dan dia juga boleh marah diri dia sendiri. Dia boleh dipanggil mu'aqabah. Dia boleh menghukum diri dia dengan satu, ialah dia ni bila marah diri dia, dia boleh bagi sedar. Kau ni kan tak sedar-sedar ni. Bila kau nak sedar? Dia boleh cakap macam tu kat diri dia. Jangan sampai orang yang cakap macam tu kat kita. Kalau orang yang cakap macam tu kat kita, teruk sangat kita ni. Sebenarnya. Sebelum orang cakap dekat itu kat kita, kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an, hasibu qabla an tuhasabu. Hisap diri kamu sebelum kamu dihisap. Jadi sebelum kena marah, baik marah siap-siap diri. Itu pemarah, Puan Fazilah. Pemarah memang macam tu. Kalau kena marah, memang kena marah. Bila tak suka ni sebab kita pun pemarah juga.
Kalau orang tu jenis orang yang belajar, kena marah pun tak kisah. Budak-budak okey lah. Abi garang tak? Tak. Abi tak garang. Saya marah. Anak-anak saya marah. Bak solat marah. Semalam. Yang lela, Husna. Umur berapa tahun. Habis akak ada pujuk tak mau. Nak mandi tak nak. Nangis-nangis, menjerit-jerit. Kena Abi dia. Husna. Saya ada lah bahasa dia cakap kan. Kita marah dia. Kita kadang kalah dengan anak. Alah. Kalah. Ataupun bila kena yang benda kita tak suka, kita mula sakit telinga. Kita marah anak tu sebab kita jadi pemarah. Ni aku marah ni. Kita pemarah. Sebab kita tak suka keadaan anak itu. Ini benda yang perlukan practicing. Yang marah-marah betul. Bukan pemarah. Diam terus. Turun bawah. Elok mandi. Abi. Jumpa. Abi. Buat peace lagi. Padahal baru kena marah dengan saya ni. Jangan ingat. Kita tanya anak saya. Abi marah. Saya antaranya akan balik bising. Selipar tak susun bising. Saya bising. Memang saya bising. Ngaji saya jangan tanyalah berapa kali kena marah. Memang saya marah sungguh. Sebab benda ni tak boleh main-main. Kalau mainan beli tu, saya lanting lah. Saya cakap, kalau mainan ni buat lalai dengan Allah, Abi buang sekejap lagi. Kemudian. Bab kebersihan. Sebab mereka tahu yang Abi dimarah itu nafsu mereka. Mereka pun tahu itu nafsu. Ingat, Abi marah syaitan. Syaitan ni yang duduk bagi nafsu kamu semua ni. Nanti dah besar. Ni jadi yang melawan ni. Kadang-kadang, ya Allah. Sebab tu buat terdiam dia. Kita jangan jadi pemarah. Bila pemarah, kita ni sebab dah kalut dengan dunia, kita jadi pemarah, jadi tension. Terlampau ikutkan keadaan yang tidak memihak pada diri kita, jadi kita rimas. Jadi bila anak bising, kita marah. Anak bising, kita marah. Anak buat benda tak kena, kita marah. Sebab keadaan, ada isu yang sedang berlaku pada diri kita. Keadaan, macam-macam lah. Dengan suami ke, dengan kawan, dengan apa-apa benda. Atau keadaan anak tu sendiri tak kena dengan jiwa. Orang nak relax-relax ni bising lah. Nampak? Kita bukan sebab marah dia bising. Marah sebab nafsu dia tu. Kamu ni kenapa Husna? Saya tak cakap, umur 4 tahun saya tak cakap, kenapa Cina? Allah. Ya. Dia cakap pelat, lantak lah dia cakap pelat. Kita jangan pula pelat. Dengan kita pelat sekali cakap anak-anak kita. Ya Allah. Cakap sungguh-sungguh. Anak tak buat apa-apa pun marah. Tu jenuh tu. Itu namanya dah pemarah. Anak kena masukkan mak ayah di dalam pusat rawatan mental. Tapi okey, maksudnya marah tu. Marah ke tempat, itu kata tadi marah nafsu. Dia maksudnya samizawan non, marah nafsu. Tu kena marah tu. Kalau pemarah itu dengan nafsu. Kalau pemarah keadaan, perasaan, kebenaran. Tu ya. Kalau marah itu pada nafsu. Nak mau dipengaruhi anak pun panas ni. Sungguh. Tapi okey. Tak ada pun kemurungan anak saya. Elok lah. Tak ada kemurungan pun. Allahu Akbar. Sebab kita tahu kedudukan. Bila kita belajar, kita faham kedudukan. Kerana kita tahu. Dan kita pun kena pastikan di mana nafsu. Nak marah nafsu tu apa dia? Okey, balik pada keadaan. Nafsu ni akan ikut keadaan. Kalau anak tu duk ikut keadaan, marah nafsu tu. Jangan ikut keadaan. Nak semua nak dapat ni nak dapat tu. Dia pun diam. Syukur dengan apa yang ada. Okey. Macam nak tahu lagi dia tu ikut nafsu. Perasaan. Duk mengengek. Itu tak kena, ni tak kena. Dia dah main perasaan. Duk sedih, duk itu tak dapat. Dia keadaan. Bila tak dapat keadaan, dia main perasaan. Mengajuk. Kena marah. Dia tak boleh. Ya. Allah. Sebab mak dia pun sama. Okey, perasaan, keadaan ni biasa ada kaitan dengan apa? Kebenaran. Mesti ada benda yang terdapat. Contoh macam Husna tu. Dia nak pakai baju yang dia nak pakai.
Dia nak pakai baju tu juga. Siap. 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 Nak kena dengan Abi ni. Cuma mudahkan usaha orang. Jangan nak pilih ini kan susah ni. Kita cakap, dia faham. Dia nak itu, dia nak branding itu, nak makan. Kalau nak kita, ni saya mengajar, bukankah nak mengajar dah. Anak pandai dah anak kan. Cuma nafsu tu. Kita tak akan biarkan anak bagi jenama. Nak gula jenama ini. Nak air kotak jenama ini. Oh, sedapnya suruh bagi jenama. Nak apa? Abi, dan kita ajar dia, Abi minta tolong beli. Lepas tu, bila dapat, saya akan marah. Diam dia semua. Cakap apa? Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Terima kasih Abi. Jangan sampai nak kena bercakap berkali-kali. Betul okey. Lepas tu okey. Lepas tu yang ada kata keadaan yang ikutkan contoh ada bantal busuk. Alhamdulillah betul tak? Bantal busuk dia gunting ke bantal tu cakap. Apa ikut benda-benda ni? Macam Cik Usna lagi kat cerita ni. Dia ada anak patung dia tu. Dia dah mula nak bawa kulu gilir. Tinggalkan Usna. Jangan nak bawa kulu gilir. Okey Abi. Sebelum tu dia bawa dah ada mula. Dia dah mula nak ada bonding dengan benda tu. Tinggalkan. Okey. Tinggal. Tak mana-mana dia panggil apa? Nana nama dia. Anak patungnya. Nana. Sian Nana kau rumah. Biar dia kat rumah tu. Okey. Kalau terikut dia punya ni. Akak long je lagi sedap. Ikut je Abi cakap apa. Kak Angah dia kata. Tahu tak apa. Dah ikut Abi kata. Itu je. Selesai masalah. Nampak macam Allah, Ustaz, siang budak-budak lagi. Dah. Kita nak train nafsu dia. Tu je. Bila dia besar, kita bawa kawan lah. Dia pun boleh sembang. Boleh elok dengan kita. Saya duduk sembang kan. Anak-anak dia besar, dia sembang dengan kita. Sian anak. Tak ada. Jadi sebenarnya mahnya mulakan Allah SWT. Tu kaedah. Balik pada... Ya, macam tu. Tegas pada kebenaran. Betul. Dia ni 40 ni, dia memang itu hari saya kata ada hikmah yang besar. Tapi kita ambil pengajaran begini. 40 ni the bottom line lah. Pertama, pengajaran pada wahyu Nabi SAW turun pada umur 40. Tapi soal berubah ni dia tak ada terikat dengan umur. Sebab tu yang masuk Islam, yang beriman semua di kalangan yang berusia dan juga di kalangan yang muda. Kalau soal berubah ni bukan soal umur. Dia soal hidayah. Cuma kalau kait dengan umur ni, bila kita dah lama sangat dengan kebiasaan, tu jadi susah nak ubah kebiasaan itu. Itu saja. Tapi dalam bab hidayah tak ada yang pelik. Tak ada. Tak boleh dinisbahkan dah tua-tua. Payah nak berubah ni. Itu sangkaan kita. Cuma hikmah 40 tu kita boleh kupas lagi. Dia besar hikmah dia. Sebab tak ada satu pun. Ada pandangan lah. Tapi kita tak boleh jadikan dia. Tak ada satu nas yang menyatakan umur yang dah berusia tak boleh berubah. Tak boleh. Kalau tidak dalam hadis Riyadhus Shalihin yang bunuh orang 99, 100 orang tu berusia juga. Pembunuh tau. Sama dengan pelacur. Dah lah berusia, berdosa pula tu. Kan? Tapi kalau Allah nak dia berubah, yahdillahu linurihi may yasha, memang Allah akan ubah dia. Ada lebih baik kita mendoakan orang itu. Itu lebih baik. Cuma hikmah 40 ni besar. Wallahu alam. Kita boleh kaji lagi. Jadi sebenarnya mah yang mulakan Allah SWT. Dia apa pun, jangan ingat kita memang terus-terus strike ke anak-anak kita. Kita dulu, mak ayah. Memang saya, kalau kita didik dalam kehidupan ni, kan kita letakkan hakikat kehidupan. Jangan terikat dengan keadaan, perasaan, kebendaan. Nah, paknya pun kenalah macam tu. Payah nak jaga ustaz ni. Macam-macam, tak kena sikit. Kalau macam tu tak payah ngajar lah. Payah ustaz mana payah dia ada protokol dia ada gini. Saya tanya Zajah saja. Macam mana jaga ustaz? Entah.
Tapi jangan salah cakap. Jangan salah benda-benda yang nafsu. Siap ada. Ya. Kalau tanya tentang peribadi, kita takkan, itulah kita cuba nak ikut. Nabi SAW hebat, maksum, ya Allah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan Nabi SAW pada sudut dunia tak pernah menyusahkan orang. Bab dunia ni maksudnya tak menyusah, tak cerewet. Bab makan terutama Nabi tak cerewet. Sehingga kan dalam satu hadis, dalam Syama'il Muhammadiyah, Nabi SAW datang rumah seorang sahabat ni, tak ada apa makanan, cuka dengan roti. Dah, Nabi sampai keluar satu kenyataan, Nabi kata cukalah yang terbaik. Nah, kalau kita datang cuka je, Allah, telur je, alah, lamb chop je, Allah, ikan ni je tak tahan. Nabi tak pernah kata je. Kamu ni kan masak ni je. Jangan. Nabi SAW tak pernah cerewet. Dia tak buat orang jadi, dia ni tak boleh makan ni. Dia kena berjenama ni. Dia kena ini. Ya Allah. Mana kita dah terikat dengan keadaan. Apa yang ada depan mata, ambil. Kalau boleh ada apa, ya itulah makanan kita. Tak payah sampai jenuh-jenuh jauh-jauh nak kena mencari. InsyaAllah habis-habis masa untuk cari dunia. Kenapa? Apa depan mata? Kalau boleh, bawa yang ada jauh tu depan mata kita. Tu makan-makan awliya kan. Didik ni. Didik. Tak kisah telur mata kicap. Boleh Maggi hari-hari pun. Boleh. Tak masalah. Ya, jangan buat orang sebut tak kena. Dengan dunia kita. Payah. Baru kita menurun ke anak-anak kita. Ni kalau anak-anak kita bercakap, mak ayah tu, cerewet, mak ayah, jangan. Kalau dia tak kena, payahlah. Kita tak nak orang claim kita cerewet dunia. Kalau kita diklaim cerewet dunia, mana kita dah terkena racun dunia. Jangan. Ya? Jangan kita letak satu cerewet pada dunia ni. Jangan. Allahumma salli. Ya, kawasan kampung dunia, Satifah Ifah. Kampung dunia. Kita sedang berusaha berjalan untuk balik ke kampung akhirat, insya-Allah. Saya cuba buang je dalam hidup ni, Ustaz. Kalau tak boleh buang je juga, buang je orang tu. Okey. Kalau je tu susah nak buang je kan. Kalau payah Ustaz nak buang je ni, buang je orang tu. Buang je orang tu. Faham tak? Ya, faham. Buang je orang tu. Tak payah no. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu cara dia. Kita nak bina kekuatan hati. Ini macam komando lah. Komando ni dia boleh hidup. Dia sebab dia tak cerewet kan dengan dia boleh hidup dalam semua lifestyle. Secanggih-canggih tempat, seminimum tempat. Sekarang orang duk tiba viralkan soal minimalis. Tak tahulah, saya tengok hidup dengan minimalis. Kita dah belajar dah soal minimalis ni. Minimalis. Memang kita kena hidup simple. Hidup kena memang simple. Make it easy. Lebih simple. Memang Islam tu mudah. Yassiru wa la tu'asiru. Wabashiru wa la tunafiru, kata Nabi. Pada sahabat Abi Waqqas. Yassiru, permudahkan. Wa la tu'asiru, jangan susahkan orang. Permudahkan serba-serbi. Wabashiru wa la tunafiru. Buang je orang tu. Simple. Ya, qanaah dia panggil. Qanaah. Proportion. InsyaAllah. Bila kita hidup proportion, everything is okay. Itu cara kita nak fitkan diri kita. Sebab tu kita boleh hidup atas bawah. Di atas bawah boleh. Kadang-kadang kita boleh hidup kat bawah. Duduk kat atas, kita lupa diri pula. Duduk kat atas, duduk kat bawah, kita mula menyumpah seranah pula. Kita kena minta. Sebab tu apa-apa pun kita kena praktis kuatkan hati. Ya? Kuatkan hati itu dengan apa? Dengan berbalik kepada tadi. Jangan kita ikut pada 3 perkara tadi. Ustaz, macam mana bila berdepan dengan rakan-rakan yang cerewet tentang makan, walaupun kita dah bagi tak boleh mengata makanan? Itu saya cakap ni, tinggalkan je orang tu. Itu je lah. Yang penting kita dah sampaikan apa yang sepatutnya kita sampaikan, kebenaran. Sampaikan saja kebenaran. Memang kita kecenderungan untuk komplain makanan ni dengan environment sekarang memang senang. Sebab banyak pilihan kan.
Banyak pilihan. Bila banyak pilihan, bukan soal memilih-milih. Banyak pilihan patutnya banyak kita syukur. Banyak syukurlah. Sebab banyak pilihan. Kalau tak sedapnya ni, boleh makan tempat lain. Jangan, sana tak sedap makan tempat lain. Jangan macam tu. Sekali makan tak sedap. Banyak kali kita makan sedap. Okey. Apa masalah, ha? Tahan mulut ni. Tahan. Sekejap lagi besok lah bagi tempat sedap pula. Kalau kita hari-hari duduk makan kedai tu yang sedap tu, lama-lama jadi bosan. Dunia ni bosan. Jadi makanlah dengan rasa syukur. Rasa hati tu tak cerewet. Makan yang penting lapar. Bukan yang penting sedap. Kalau kita letakkan yang penting sedap, tu tak jumpa tu. Cuba cakap yang penting lapar. Yang paling sedap, free. Lapar dan free. Itu paling nikmat sekali. Itu paling tinggi ni. Dah lah lapar, free pula tu. Ya Allah. Ya Allah. Boleh betul. Tu cara dia. Sebab tu, sebab apa kita boleh bincang ni? Sebab Al-Quran kata, dunia ni kan, kal-la'ibun wal-lahmun. Kal-la'ibun wal-lahwun ni senda gurau dan permainan. Jadi, permainan ni jangan stres. Jangan marah dia. Permainan kan. Kalau kita stres, kita tak akan menang dengan permainan tu. Dia main tu kena happy. Dia kena happy. Soal, macam mana nak happy dengan permainan tu? Kena ada pahala. Pahala yang buatkan kita happy dengan mainan tu. Dunia ni buatkan kita boleh mainkan dia dengan pahala. Jadi bila kita nak berapan dengan dunia, kita kena ada pahala yang ada pada kita untuk uruskan dunia. Jadi pahala tu datang dengan amalan dan ketaatan. Sebab tu kita duduk relax. Dia simple dia. Small matter. Small matter lah. Tak apa kita uruskan. Yang lebih dahsyat, sebab apa small matter? Minta ke Allah. Udu'uni astajib lakum. Allah pemilik segala alam jagat raya ni. Itu masuk dia. Maksudnya tak salah kita berlalu dari orang yang memang tak pernah nak bersyukur. Ya, tak salah Puan Nuraini Jahuri. Berlalu dan meninggalkan tak salah. Yang salah kita cela dia. Kita remehkan dia. Itu salah. Kalau berlalu, it's okay lah. Aku nak. Memang tak salah. Dan jangan terkejut juga kadang-kadang kita jadi bersendirian. Kita jadi sendirian. Sendiri, tak ada orang nak join. Mungkin. Tapi kita tidak akan bersendirian. Kita tak akan bersendirian. Allah ada. Mustabak kebersihan rumah tangga sudah pasti. Dalam rumah tangga, kebersihan itu menjadi keutamaan sebab kebersihan itu melibatkan ibadah, toharah. Jadi bersih. Tidak boleh ambil sambil lewa. Dalam bab bersih, itu dalam bab toharah. Bab agama kena tegas, kena cerewet. Cerewet bab agama. Ambil mudah bab dunia. Dunia ni ambil dengan mudah. Agama ambil dengan susah. Sebab tu baru kita rasa nilai dia. Nilai agama tu. Baik, jadi sidang jemaah yang mulia Allah Ta'ala. Alhamdulillah, saya kira cukup setakat tu dulu. Perkongsian kita bertukar-tukar pendapat, bermusyawarah, muzakarah kita. Bermuzakarah kita pada pagi yang penuh barakah ni. Ustaz, macam mana boleh berkata semangat sikit bagaimana nak move on, nak lupa korang? Move off. Asyik on dia. Off-kan dulu keadaan tu. Move off. Move dan off. Macam on dia, move on. Move forward, jangan move on. Kalau move asyik on dia tu tinggal ingat dekat orang. Sampai hari ni ingat korang tu apa? Apa teruk sangat orang tu buat? Move off. Move dan off switch tu. Dan move forward. Dia tak ada move on lah. Move forward. Betulkan perkataan. Betul lah perbuatan insya-Allah. Perkataan pun datang dari hati yang benar. Move forward. Tak ada nak move on dia. On tak ada, on, off. Off-nya dulu tu. Signal loss. Orang lupa lah. Off.
Ha. Move on, move forward. Dah, ke depan. Ha. Ha. Tu dia cara. Move on, move on. Apa dia tu yang kena macam saka datang tu teringat. Apa lah teringat ni. Dah hang move on buat apa? Move off lah dulu. Move dan off. Dan forward. Ha. Allah. Itu cara dia. Faham? Move and off. Move forward. Itu dia punya kaedah dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Tak payah nak on lagi dah. Yang mana yang X tu pangkah terus. X kan, nama pun X. Pangkah lah. Kenapa nak right lagi dah. Dah tet. Off lah tu maksudnya. On apa lagi. Macam mana boleh ada move on tu lah. Itu sangkaan lah. Move forward. Kebanyakan orang move on. Betul ke tak? Dah pagi ni Allah bagi ilham. Terus. Move forward. Don't lagi off on. Dia pergi on. Allah. InsyaAllah. Macam mana Nurhanisa macam mana pun teruk dosa seseorang itu selagi mana dia kembali kepada Allah bertaubat, maka dia layak mendapat ampunan di sisi Allah. Sentiasa besarkan keampunan Allah, jangan besarkan dosa orang. Okey? Sedangkan dosa syirik pun lagi bertaubat Allah terima. Okey? Dan surah Az-Zumar ayat 53 Allah kata jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah Taala. Tugas kita bagi harapan untuk orang berubah. Jangan terus orang kata muka tak ada harapan, tengok muka sipi-sipi macam ahli neraka. Teruk benar lah kamu ni kan. Jangan macam tu. Bagi harapan. Allah sentiasa dan Nabi sentiasa bagi harapan. Bagi harapan pada kehidupan orang dengan agama. Jangan bagi harapan dengan dunia. Kita lalu bagi dunia. Boleh lagi ni. Padahal dalam hati tak boleh pergi pun. Aku saja nak bagi semangat kat dia. Konon-konon. Padahal tengok macam tak boleh pergi dah tu. Dunia kena cakap tu terang. Tak payah tinggalkan. Ini semua ni mengarut. Cakap tu terang. Jangan bagi harapan dengan dunia. Kalau susah, tinggal. Kalau benda tu tak dapat pahala, tinggal. Tapi kalau akhirat, bagi harapan kat dia. Tak ada islah terlambat bagi seorang pemburu taubat. Ada orang tanya, Ustaz, macam mana nak tahu Allah terima kita ni, Ustaz? Di saat Allah jadikan kita sekarang ni, Allah terima dah tu. Allah dah padam kes kita dulu. Sekarang dah boleh elok, pakai tudung elok, solat dah elok, awak tu dah elok. Mana Allah dah terima lah sekarang. Jangan kita lah nggatai nak U-turn patah balik. Tu siri kita sendiri. Allah terima lah tu. Dah tutup kesalahan orang tu. Lagi ditutup lagi. Sedangkan Allah lagi menerima taubat hamba-hambanya. Kita siapa nak menghukum orang tak boleh berubah. Jangan. Dia bagi peluang. Dia solat, dia tak solat, dia dah boleh solat. Jangan tanya, dia nampak neraka ke? Start solat. Ya Allah, mulut kita pun. Ya Allah. Kawan tu baru nak solat start. Yang kita tu kata, macam dah nampak neraka ke ni? Dah mula solat ni lagi. Terencat kawan tu kat situ. Ya Allah. Bagi harapan. Big hope, yes. Roslizat. Don't big why. Why tak ada dalam agama dah. Agama semua hope. Memberikan harapan yang tinggi. Dan semua orang boleh masuk ke syurga, kata Nabi. Melainkan orang yang tak nak. Ya, insyaAllah. Yang on off amalan tu macam mana? Yang on off amalan tu, selagi dia tak off, on lah amalan tu. Kerja on off. Teruskan beramal. Masalah. Yang masalahnya, on off terus. Kerja dia on balik. Teruskan. Kita nak ada fasa, memang ada fasa. Orang kuali kan. Kuali macam tu. Karat. Kadang kilat balik. Betul karat balik. Ceritanya teruskan. Itu sahabat Nabi. Jumpa Nabi. Nasihat Nabi teruskan. Itu saja. Tapi kena ada bimbingan lah. Cari bimbingan. InsyaAllah. Itu saja.
Dia kenapa anxiety? Sebab dia ada keadaan yang menekan dia. Perasaan dia tertekan oleh keadaan. Sebab tu ada anxiety. Lalu dia tak ada jawapan kepada keadaan itu. Lalu perasaan dimain-mainkan. Lalu tertekanlah perasaannya. Lalu bila nak kait dengan iman, orang marah. Lalu dia carilah perasaan juga nak selesai keadaan dia. Perasaan apa? Happy-happy. Ya, main pom-pom girl. Main keluar sana, main tarik nafas sampai tersumbat hidung. Silakan lah. Boleh selesai ke? Boleh lah, tapi boleh gitulah. Sekali lagi datang balik, dia trigger dia masih on kan, dia tak move off kan, dia masih move on tadi. Dia trigger balik. Sebab tu dia ada benda, jangan sebut ni, jangan sebut, katanya. Tadi baru tengah elok belum lompat kawan tu. Tiba-tiba teringat sehari, dah tertiarak balik kawan. Demam. Itulah dia. Overthinking. Okay? Baik, insyaAllah itu saja. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Mohon ampun maaf daripada saya atas kekurangan, terkasar-kata kurang bicara. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ni. Jemput, hadir terus pengajian kita. Malam ni ada insyaAllah kuliah maghrib. Besok ada kuliah subuh. Lepas tu ada pengajian pengurusan kehidupan ni. Pengajian pengurusan kehidupan ni. Luangkan masa ya. Luangkan masa. Mana saya tahu hari Ahad tu memang ya Allah. Macam-macam benda nak buat. Saya seru yang menonton ni, luangkan masa. Pukul 11, sama lah sudah 12. Ni nak mengaji, bagi masa. Pengurusan kehidupan, penghayatan zikrullah tu. Kita ambil official class tu. Hari Ahad tu sebenarnya. Hanya hari Ahad tu ada orang CP-CP. Tekankan. Yalah, semua kau boleh kita nak. Tapi InsyaAllah, macam waktu malam itu memang ada ruang kita dah relax-relax santai. Hari Ahad itu cabaran kan. Hari Ahad, cuti-cuti Malaysia. Jadi ambil pegang handphone. Apa salahnya? Cakap bang, sekejap bang, 1 jam. Apa salahnya kan? Jemput, hadir. Besok pukul 11. InsyaAllah itu saja. Mohon ampun maaf daripada saya. Moga-moga Allah rahmati kita semua. Aku qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan surat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.